Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami di Buletin Pagi 15 Oktober. Saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama pagi ini. Malaysia terpilih duduki kerusi Majlis Hak Asasi Manusia PBB. UMNO belum muktamadkan agihan kerusi PRN Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merakamkan ucapan tahniah terhadap kejayaan Malaysia kerana memenangi kerusi di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penggal 2022-2024. Malaysia memenangi pengundian untuk menduduki satu daripada 18 kerusi dengan 183 undian. Dalam satu hantaran di Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kejayaan negara menduduki kerusi Majlis Hak Asasi Manusia PBB satu pencapaian hebat dan pengiktirafan kepada status hak asasi manusia. Antara negara lain terpilih termasuk Qatar, Emirat Arab Bersatu, Amerika Syarikat dan Argentina. Malaysia akan membuat lebih banyak pelaburan dalam usaha mempertingkat perkhidmatan digitalisasi kesihatan mental dengan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauannya. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata untuk memastikan penjagaan kesihatan mental sentiasa ada dan boleh diakses, kaedah baharu penyampaian perkhidmatan dalam bidang itu perlu dibangunkan. Apart from economic assistance, it is equally critical that people are given adequate mental health support during the pandemic. In making mental health care more ubiquitous and accessible, new methods of delivering mental health services must be developed. Beliau berkata demikian dalam ucap tamanya sempena pelancaran laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF secara maya. Menurut beliau, kesedaran mengenai kesihatan mental bermula dari rumah dengan ibu bapa dan penjaga memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang selamat serta menyokong untuk anak mereka. Dari Januari hingga Julai tahun ini, data polis Diraja Malaysia menunjukkan terdapat 638 insiden bunuh diri berbanding 262 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Lebih membimbangkan, peningkatan berganda kematian akibat bunuh diri direkodkan dalam kalangan remaja 15 hingga 18 tahun dari 2019 hingga tahun lalu. UMNO belum mencapai keputusan berhubung pilihan raya negeri PRN Melaka. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, parti itu kini menunggu pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Isnin depan. Ya, itu tentunya kita tunggu dengan penuh debaran putusan SPR pada hari Isnin ini. Walau bagaimanapun, apa juga keputusannya, keputusan mesyuarat pada malam ini ialah semua jentera perlu mempersiapkan portfolio masing-masing dengan rapi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Ibu Negara malam tadi. Mesyuarat dipengerusikan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ketika ditanya mengenai pendirian parti mengenai kerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional dalam PRN Melaka, kata Datuk Seri Ahmad Mazlan, perkara itu masih belum diputuskan dan akan dibincangkan dalam masa terdekat. Turut hadir dalam mesyuarat malam tadi, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang sebelum ini membubarkan Dewan Undangan Negeri untuk menyelesaikan kemelut politik di negeri itu. Ia selepas empat adun daripada blok kerajaan menarik sokongan terhadap Datuk Seri Sulaiman. Datuk Ahmad berkata MKT turut mengesahkan pengguguran keahlian terhadap bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Nur Azman Hassan yang sebelum itu adalah ahli di bahagian Tangga Batu, Melaka. Sementara itu, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu semalam turut membincangkan persiapan parti itu bagi menghadapi PRN Melaka yang dijangka diadakan dalam masa terdekat. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Bersatu bersedia untuk menghadapi PRN Melaka dengan melakukan persiapan sewajarnya. MPT Bersatu juga kata beliau mengambil maklum bahawa Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizamuddin yang juga merupakan pengerusi Parti
Parti Perikatan Nasional Negeri dan Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Raya Perikatan Nasional Negeri telah mengatur strategi untuk menggerakkan seluruh kekuatan jentera akar umbi parti bersama parti-parti komponen Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya berkenaan. Datuk Seri Hamzah berkata rundingan kerusi di antara semua parti komponen Perikatan Nasional juga akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB akan mempertingkatkan semua SOP untuk pemulihan yang dapat dikekalkan dan secara berterusan dalam industri penerbangan sebagai persediaan kepada jumlah pergerakan penumpang dalam beberapa bulan akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh dalam kenyataan berkata, kesemua 39 lapangan terbang di bawah rangkaian MAHB di seluruh negara akan terus mengamalkan langkah keselamatan COVID-19 dan kekal diberi garis panduan oleh kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan mengenai SOP terbaharu ia bagi melindungi penumpang dan komuniti lapangan terbang dan pada masa sama mengekang penularan pandemik itu. MAHB juga mengalu-alukan pengembara kembali ke rangkaiannya apabila sekatan perjalanan domestik dan antarabangsa ditamatkan. Datuk Muhammad Syukri berkata walaupun jumlah penumpang yang rendah, lapangan terbang di seluruh negara tetap beroperasi sepanjang tempoh pandemik dan menggunakan masa itu untuk memastikan lapangan terbang yang selamat sebagai persediaan bagi pembukaan semula perjalanan udara. MAHB juga telah mencapai kadar vaksinasi 98% untuk semua kaki tangannya di seluruh negara dalam usaha untuk kembali normal. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dan fardu di negeri itu mengikut kapasiti sebenar masjid bermula hari ini yang di-Pertua MAIK yang juga Tengku Temenggung Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz dalam satu nyataan memaklumkan solat Jumaat juga dibenarkan di halaman atau perkarangan masjid dengan penjarakan fizikal 1.5 meter. Menurutnya, kaki tangan masjid dan jemaah yang hadir menunaikan solat wajib menerima dos lengkap suntikan vaksin selain perlu memakai pelitup muka. Bagaimanapun, aktiviti lain seperti majlis zikir, kelas Al-Quran dan kuliah tidak dibenarkan. Jemaah yang hadir ke masjid hendaklah menunjukkan bukti sijil digital vaksin melalui aplikasi MySejahtera kepada petugas masjid. Selain itu, kaki tangan masjid dan jemaah yang hadir hendaklah membawa sejadah sendiri dan mengambil wuduk dari rumah masing-masing sebelum ke masjid. Bagi memastikan sistem pengudaraan yang baik dan selamat, semua pintu, tingkap dan kipas hendaklah dibuka manakala penggunaan pendingin hawa tidak digalakkan. Ahli Parlimen Labuan Datuk Rozman Isli mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan mendapatkan kontrak pekerjaan bagi syarikat di mana bapa dan adiknya mempunyai kepentingan. Beliau yang juga Ketua Whip Warisan sebaliknya memohon dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Berdasarkan kertas pertuduhan, Datuk Rozman sebagai pegawai badan awam iaitu Timbalan Pengerusi Lembaga Pelabuhan Labuan didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan iaitu kontrak pekerjaan sebagai dermaga merdeka Pelabuhan Labuan. Kontrak itu bagi syarikat Liberty Port Management Sdn Bhd yang mana bapa dan adiknya mempunyai kepentingan dalam syarikat berkenaan. Kesalahan didakwa dilakukan di Bilik Mesyuarat TKSU Arah 9, Kementerian Pengangkutan Presiden 4 Putrajaya pada 23 Mac 2018. Pendakwaan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000 atau mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin di Semenanjung beserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah. 19 November depan tarikh sebutan semula kes. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan berhubung pengelakan duti dan cukai bagi pengimportan senjata api di Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat Sepang. Tertuduh yang berusia 43 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Nur Hisham Muhammad Jaafar dan Magistrat Ayuni Izzati Sulaiman selepas pertuduhan dibacakan.
Di Mahkamah Session, tertuduh didakwa membuat pengikraran yang tidak benar melibatkan konsaini iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di dalam satu borang kastam di Mascargo Complex Free Commercial Zone FCZ, KLIA Sepang pada 20 Julai 2016. Pengikraran tidak benar tersebut telah menjejaskan tanggungannya terhadap nilai cukai barang dan perkhidmatan lebih RM20,000 menurut Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 bagi pengimportan 50 unit pistol dan 70 unit shotgun. Hakim Nur Hisham membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Di Mahkamah Magistrate pula, tertuduh menghadapi dua pertuduhan yang berlaku di Mascargo Kompleks FCZ, KLIA Sepang pada 20 Julai 2016. Magistrate Ayuni Izzati membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 26 November depan untuk sebutan semula kes. Tentera Darat akan menubuhkan pasukan inkuari bagi menambah baik prosedur operasi keselamatan dan takbir urus dalam pasukan itu susulan kejadian anggotanya melepaskan tembakan dan membunuh diri di Kuching, Sarawak kemarin. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, penubuhan pasukan berkenaan adalah bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang dalam kalangan anggotanya. Beliau berkata fokus ATM sekarang adalah untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga anggota yang terlibat agar Balu dan anaknya mendapat bantuan sewajarnya. Menurutnya, ATM menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada polis kes berkenaan. Pihak ATM juga tidak mahu mengeluarkan kenyataan awal mengenai kejadian berkenaan kerana tidak mahu mengganggu siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak polis. Kemarin, seorang anggota tentera maut selepas menembak dirinya di Kampung Kolong 1, Kuching. Anggota berusia 20-an yang bertugas di sebuah kem tentera di bawah itu dipercayai mengamuk dan melepaskan beberapa tembakan yang mencederakan ibu mentuanya. 7 lelaki termasuk seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan hadir dalam kegiatan sabung ayam di dalam sebuah ladang kelapa sawit bulan lalu. Kesemua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka yang berusia antara 27 hingga 77 tahun itu didakwa secara bersama-sama hadir pada waktu pelagaan ayam di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Pok Jelak Bedal, Kuala Krai jam 6 petang 10 September lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 32, Kurungan 2, Kurungan A Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh dijamin masing-masing RM4,000 dengan seorang penjamin. 29 November depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pertuduhan memeras ugut suaminya dengan mengambil wang tunai RM13,000 bulan lalu. Tertuduh yang berusia 33 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Fitri Mokhtar. Mengikut pertuduhan, ibu dua anak itu didakwa dengan niat jahat telah melakukan pemerasan terhadap suaminya yang berusia 60 tahun dengan cara mengambil wang tunai sebagai cagaran sehingga membawa ketakutan kepada mangsa. Perbuatan dilakukan di sebuah bilik hotel di Kota Baru pada jam 6.19 petang 21 September lalu. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin. 19 Disember depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Keputusan meninggalkan kerjaya kaki tangan pentadbiran sebuah universiti awam nyata tidak sia-sia buat pengusaha cendawan Nur Saiful Amri Suluh 37 tahun. Hasil penjualan cendawan tiram kelabu yang diusahakannya sejak 10 tahun lalu, dia kini mampu meraih pendapatan sehingga 5 angka sebulan. Idea menghasilkan cendawan tiram menggunakan sisa nanas itu tercetus apabila dia melihat pelbagai isu timbul dengan penggunaan habuk kayu getah. Antaranya yang semakin sukar didapati selain memerlukan kos yang tinggi. Sisa nanas dicampurkan ke dalam adunan media cendawan terlebih dahulu sebelum dibungkus menjadi bongkah cendawan. Penggunaan bahan itu tidak menggunakan sebarang bahan kimia dan selamat selain terbukti mempunyai kandungan nutrien yang lebih tinggi berbanding cendawan tiram yang dihasilkan secara konvensional.
Permulaannya telah dihantar ke Universiti Malaysia Pahang dan saya pun hadir ke sana untuk projek tersebutlah. Dan selepas itu kita buat projek ini diserahkan kepada usahawan iaitu saya buat di Benut Pontian Johor, dan projek ini merupakan projek yang pertamalah di Malaysia kolaborasi di mana kita buat media cendawan tu daripada sisa nanas, iaitu kita menggunakan daun dan batang nanas. Projek perintis itu turut juga mendapat sokongan serta kerjasama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Jelasnya peluang dan rezeki yang ada turut dikongsi bersama penduduk kampung yang juga membantu dalam proses penghasilan cendawan terbabit. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Pelancong dari 19 negara yang mempunyai kadar positif jangkitan COVID-19 rendah 5% kini dibenarkan masuk ke Indonesia. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan Luhut Binsar Panjaitan berkata, antara negara berkenaan ialah Arab Saudi, New Zealand, Qatar, China, India dan Jepun. Katanya dasar ini terpakai khusus untuk penerbangan terus ke Bali dan Pulau Riau. Mereka dibenarkan memasuki negara Asia Tenggara itu selepas disaring negatif COVID-19, divaksin sepenuhnya, mempunyai insurans kesihatan serta bukti tempahan untuk tempat tinggal bagi kuarantin 5 hari. Bali antara tumpuan pelancong antarabangsa dan Pulau Riau pula menerima jumlah pelancong asing kedua tertinggi. Indonesia membuka penerbangan kepada pelawat antarabangsa di dua lokasi itu bermula 14 Oktober susulan COVID-19 yang terkawal. Jumlah korban akibat ribut tropika Kompasu meningkat kepada 19 orang manakala 14 yang lain masih hilang. Majlis Kawalan dan Pengurusan Risiko Bencana memaklumkan kebanyakan mangsa maut dilaporkan di utara Filipina dan di Palawan akibat tanah runtuh dan banjir. Wilayah di Pulau Luzon yang paling banyak penduduknya menjadi kawasan paling teruk terjejas. Dianggar jumlah kerugian hampir $20 juta atau lebih 60 juta ringgit. Keadaan turut memaksa ribuan penduduk berpindah. Filipina dilanda kira-kira 20 ribut dan taufan setiap tahun yang memusnahkan tanaman, perumahan dan infrastruktur kemudahan. Syarikat pengeluar pesawat Boeing mewajibkan kesemua kaki tangannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sekiranya ingkar, mereka bakal berdepan tindakan dibuang kerja. Menurut syarikat itu, mereka harus mendapatkan vaksin berkenaan sebelum 8 Disember. Vaksin COVID-19 akan menjadi syarat mendapatkan pekerjaan namun boleh mendapat pengecualian atas faktor kesihatan yang disahkan. Namun mereka yang mendapat pengecualian akan diwajibkan menjalani ujian COVID-19 secara kerap dan harus bersedia menunjukkan keputusan negatif apabila diminta berbuat demikian. Syarat itu terpakai ke atas kira-kira 140,000 pekerja syarikat terbabit dengan kira-kira 57,000 daripadanya berada di Washington. Namun Boeing dijangka berdepan cabaran pelaksanaan di negeri yang dikawal Gabenor Republican. Sebelum ini, Gabenor Texas mengharapkan mana-mana syarikat daripada mewajibkan vaksin kepada pekerja. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Buletin Pagi, patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan walau di mana jua anda berada. Saya Izrina Amir Hamzah, salam hormat dan Assalamualaikum.